Okey, okey, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Arham, Muhammad Ilham, Sunan Musafir, Daniel AMT, Muhammad Zikri, Mike Bising. Mike Bising lagi ya. Alamak, kenapa dengan Mike ni? Apa masalah ni? Cuba test Mike. Cuba tengok sekali lagi Mike. Okey tak okey? Kita buat mic dulu, test mic dulu. Sekarang macam mana? Hai Hidayah Mustafa, Rohafiz Mat Rozi, Aiman Haikal Fizri, Zaitun Jaafar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mic okey tak? Ya, yang bagi salam semua saya jawab. Yayawati, Muhammad, Ridwan Abdullah, Taufik MJ. Waalaikumsalam. Mikrofon okey tak? Mikrofon. Komen. Okey, mic clear. Okey, terima kasih. Ada gangguan? Mic tak clear bang? Alamak. Kita cabut tengok. Apa masalah dengan mic ni ya? Tak sempat pergi kedai. Harapnya okey dah lah. Okey dah ya. Okey. Saya teruskan ya. Bunyi jauh, bunyi bergaung kot. Bunyi bergaung sebab duduk dalam bilik ni bergaung. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Malam ni kita jumpa lagi, betul tak? Okey, malam ni kita jumpa lagi. Saya harap dengan mikrofon ni okey lah. Kan? Kalau tidak memang saya tak boleh buat live dah lah. Maksudnya mikrofon ni dah rosak. Okey. Semalam macam mana puas hati? Yang tengok semalam tu, dapatlah kan saya dah bagi sikit demi sikit apa ni apa yang saya tahu kan. Jadi malam ni kita bersembang-sembang lah, kita tengok apa kita boleh sembang. Ya? Minum dulu. Okey. Malam ini pun saya tak mau lama-lama. Sebab daripada Muhammad Faiz puas hati dah amalkan, alhamdulillah. Okey. So malam ni pun saya tak mau lama-lama. Kerana saya pun keletihan sebenarnya, saya keletihan. Yalah tiap-tiap hari naik Gunung Jerai. Pergi sana pergi sini jadi letih, sebenarnya letih. Badan ni dah jadi letih. Otak letih, badan letih, hati pun letih. Kan? Kena pula umur-umur lebih kurang 40-an ni dia sensitif. Orang macam saya ni sensitif sikit. Ya, sensitif sikit. Belumlah umur 40-an ni dia kena kuat merajuk. Bila kuat merajuk tu baru okey. Barulah mau umur 40-an. Okey, kejap saya baca komen-komen ya. Daripada Muhammad Hafiz, tuan buka semula Shopee. Nanti dulu. Belum lagi. Saya tak mau buka lagi. Banyak benda nak kena atur semula ya. Okey, kita baca apa-apa komen-komen ataupun apa soalan-soalan yang kawan-kawan nak tanya.
Malam dia setengah jam cukup lah ya. Ha. Ni apa ni? Daripada Makcik Pisang. Semalam Tuan hutang cerita kahwin dua alam. Wah, tak. Itu tajuk lain lah. Itu tajuk lain lah. Kan? Mak Fazil, saya ada call Tuan tadi pagi dalam pukul 10 lebih. Minta halal ilmu semalam. Dengar suara Tuan pagi tadi pun macam penat. Ya, memang saya penat. Memang saya keletihan badan. Okey, kejap nah. Oh, daripada Ed Muhammad. Assalamualaikum Tuan. Salam dari Daeso, South Korea. Oh, orang duduk kat Korea Selatan ke? Moga di okey. Jauh rupanya ya. Okey, kejap nah. Daripada Muhammad Najib Fahmi. Assalamualaikum Tuan. Malam ni ceritalah sejarah Tok Syekh Seban Hijau tu. Oh, yang tu kita kena live dekat tempat tu baru seronok. Okey, tengok depan mata. Didi Azlin, Tuan boleh ajar ke ayat untuk tutup hijab yang tengok makhluk gaib ni? Okey, kejap lagi saya bagi. Kita ikhtiar, bukan saya pandai. Saya tak pandai, tapi kita ikhtiar ya. Sebenarnya ubat tu ada kat diri kamu sendiri. Daripada Zafran Yusrina. Assalamualaikum Tuan. Tuan Fitri, kopi terbaik, badan ringan lepas minum. Sebab itu saya buat sesuatu benda, saya mana saya takkan orang tanya apakah khasiatnya. Biar produk tu yang berbicara. Saya takkan berbicara. Biar produk tu sendiri yang tunjuk apa dia boleh buat. Itu cara saya. Saya bukan jenis orang yang buat satu benda lepas tu puji barang saya. Tak. Saya buat ikut ilmu yang ada, Tok Guru buat ikut ilmu yang ada, lepas tu bagi. Rasalah. Ya. Anwar Abdullah, saya pirati saja, lama tak jumpa ini orang. Ini tanya tentang soalan-soalan amalan khatam kulhu semua ni, yang tu kena tanya pada Tok Guru, bukan tanya kat live. Tok Semantan, Assalamualaikum Tuan, saya dari Temerloh Pahang. Alah, orang Temerloh ada, banyak satu Malaysia dah. Okeylah. Sekarang sudah berapa minit dah saya live? Alhamdulillah ni yang bagi sabun apa ni. Yang ini soalan ni best. Tuan, boleh jelaskan tak pasal ilmu makrifat, hakikat, tarikat? Dia pertama syariat dulu. Lepas tu tarikat. Lepas tu hakikat. Lepas tu makrifat. Okey. Sebenarnya benda tu konsep dia mudah aja. Benda tu mendalam sikit lah. Kan? Saya boleh cerita tapi biar berat lah kalau cerita depan ramai orang ni. Biar kita bercerita depan-depan. Yang tanya tentang keadaan Datuk Majid tu, alhamdulillah lah dah balik ke rumah. Datuk Majid sudah balik ke rumah dan dah ada proses pulihkan badan lah. Dah itu pun kita pun pergi bubat cara kampung pun ada, semua ada, anak-anak Tok Majid membawa, insya-Allah lekir dengan lekiu bawa pergi bubat, kita macam-macam lah. Terima kasih kepada ramai orang yang bagi cadangan semua, terima kasih. Kami dengar semua tu. Ini daripada Wan Farhan, minta kongsi sikit ilmu orang tua dulu-dulu. Okey.
Okey, kejap nah. Ni soalan-soalan ni semua saya dah jawab malam semalam. Daripada Ahmad Suhaimi Muhammad. Assalamualaikum tuan. Nak tanya, apakah benda yang perlu kita lakukan jika ada jin yang mau berdamping dengan kita? Saya dah jawab malam semalam. Lepas tu, Assalamualaikum tuan. Nak tanya, tadi masa saya lepas solat dan zikir, tiba-tiba paip air dapur rumah saya terbuka sendiri. Mohon tuan bagi saya satu ayat untuk hilangkan gangguan tersebut. Tak payah zikir apa semua, kamu pergi kat paip dapur yang terbuka tu, kamu marah kat situ. Okey, biar saya bagi tahu dia duduk kat mana. Dia bukan duduk kat paip dapur, dia duduk dekat laluan air tu kan, ni paip kan, keluar kan. Dia punya sinki tu, tempat paip dalam tu kat lubang tu, dia duduk dalam tu. Kamu cakap kat dia suruh dia keluar dari situ. Saya bagi tahu terus ya. Kamu bukan orang pertama jadi macam ni. Okey, saya bagi tahu. Tu saya bagi tahu jawapan dia. Banyak sangat soalan. Muhammad Abdullah Muhammad Jamil, cikgu tak nak buat hiking ke Gunung Jerai ke? PKP oi, PKP. Mana boleh buat apa-apa program. Okey, daripada Taufik Muhtaza. Salam tuan, nak tanya, betul ke ada orang cakap sebaik-baik jin sama dengan sejahat-jahat bangsa manusia? Salah, dan itu ada hadis mungkar, hadis yang tak betul. Okey, itu bukan hadis. Okey. Kerana begini. Kita ambil bahasa kampung lah. Waktu Nabi Muhammad SAW masih ada, jin-jin Islam, jin-jin yang berada di Mekah pun ramai. Jin-jin tu semua juga menjadi sahabat pada Rasulullah. Jadi mereka tu di tahap sahabat Rasulullah. Kita tak boleh nak menghina mereka. Cuma bezanya begini, macam ni. Okey. Orang yang cakap tu dia kena faham betul-betul. Bukannya sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Itu salah. Itu salah. Maksudnya ringkas dia bagi bahasa kampung. Jika contoh kita bagi bahasa kampung, matematik mudah bagi senang faham. Manusia baca Al-Fatihah, timbangan berat pahala dia tu banyak. Sebab apa? Kita khalifah. Kita bos. Kita diberi amanah. Bila kita baca Fatihah tu, Fatihah kita tu pahala dia berat. Jin baca Fatihah juga. Tapi pahala dia tu tak seberat kita. Faham tak? Lebih kurang. Ini kira bahasa kampung bagi faham. Sebab kita bos. Sama juga dengan kita punya kata-kata dengan yang di Pertuan Agong punya kata-kata. Berbeza tak? Kita cakap orang tak dengar. Yang di Pertuan Agong cakap jadi titah. Macam itulah. Macam tu kita kena faham betul-betul benda ni. Jadi sebenarnya bila ayat orang kata sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia, tu salah nah. Salah. Kerana ada hadis yang mengatakan waktu Nabi Muhammad SAW dia diturunkan surah Ar-Rahman, kan? Para jin yang mendengar surah Ar-Rahman tu, mereka punya khusyuk dan mendengar ayat surah Ar-Rahman tu lebih lagi daripada para sahabat yang manusia ni. Nampak tak? So kita tak boleh kata macam tu ya. Salah. Itu jawapan dia. Okey, kejap. Daripada Fitri Nizam. Assalamualaikum tuan. Kopi tuan saya nak ambil COD sambil selfie dengan tuan boleh tak? Boleh, tapi satu gambar RM5. Tu dia Okey, kejap nah. Okeylah, saya pun dah 12.30 dah ni. Saya dah terlalu banyak dah ni. Salam tuan, apa pendapat tentang kisah-kisah dan ilmu dalam siri bercakap dengan jin, penulis Tamar Jalis? Okeylah, salah seorang guru saya yang mengajar saya adalah
Tamar Jalis, arwah dah meninggal lah. Arwah Tamar Jalis, beliau ada mengisahkan kisah-kisah hidup beliau, dan juga beliau juga ada ambil kisah-kisah yang mana orang-orang yang berdekatan dengan dia tulis kisah tu. Salah seorang kisah-kisah yang arwah Tamar Jalis tulis ni Datuk Guru saya. Masih hidup lagi. Ada kat Perak tu. Okey. Ada kat Perak tu. Jadi kalau pendapat dia sebenarnya kita boleh baca lah. Tapi macam ayat-ayat dalam tu semua tu bila kita nak amalkan, kita kena rujuk. Kita kena rujuk pada orang yang mahir ataupun tok-tok guru yang betul, yang masih ada. Sebab apa pun ilmu kita belajar, dia mesti ada sanad. Takkan kamu belajar daripada buku. Buku tu belajar daripada tu. Tak boleh. Kamu kena belajar daripada orang. Orang tu belajar daripada tu. Dia kena sanad. Okey? Okey. Tuan kongsi ilmu buang gemuruh. Malam semalam dah bagi. Okeylah. Banyak sangat komen. Slow. Okeylah, orang duk tanya pasal jin ni. Okey, saya ceritalah. Dulu saya ada kenal seorang ustaz. Dia merupakan saya punya junior waktu saya sekolah agama dulu. Kami dah terpisah berpuluh tahun. Satu hari tu dia duduk dekat Kota Belud waktu tu. Sekarang saya tak tahu dia dekat mana. Okey. Satu hari saya pergi buat latihan menembak dekat Kota Belud tahun 2008 kot. 2008 ke 2009, tak silap saya lah. Saya pergi menembak. Kami satu batalion pergi dekat kem latihan Kota Belud, Sabah. 1 bulan duduk situ. Jadi satu hari tu saya punya driver, pemandu tentera ni cakap kat saya, "Tuan, saya nak pergi jumpa ustaz tu, nak berubat sikit-sikit." Lepas tu saya kata, "Ustaz mana ni?" Lepas tu dia kata, "Bolehlah, tuan nak ikut?" Saya pun ikutlah. Bila saya jumpa saya tengok macam kenal ustaz ni. Kan, muda lagi. Muka jernih, ya Allah, jernih. Jadi cerita dia dia ni lah. Lepas tu balik. Lepas balik tu ustaz tu telefon saya. Dia kata, "Tuan, bila-bila boleh datang?" kata. Saya pun, kenapa ustaz panggil saya kan? Itu saya pun first time jumpa dia. Lepas tu kata, "Tak ada apa saja nak sembang-sembang dengan tuan." Lepas tu saya pun kebetulan ada waktu lepas menembak waktu petang tu ada masa kosong. Saya naik Land Rover tentera, pergilah. Saya pergi jumpa ustaz tu. Lepas tu ustaz tu bila saya jumpa dia tersenyum, sembang-sembang. Lepas tu rupa-rupanya dia ni saya punya junior. Saya waktu saya tingkatan 3, dia tingkatan 2. Dekat sekolah agama. Kami lulus Melaka, Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Terpisah lama. Dan ustaz ni pun dia pergi belajar kat sekolah pondok. Lepas tu dia sambung sekolah pondok dekat Indonesia apa semua ni. Sampai dia kahwin dengan anak pengetua pondok kat Indonesia ni. Bukan macam pondok Malaysia. Pondok Indonesia ni punya besar pondok dia tu. Sekolah pondok ni dah macam universiti. Ramai beribu orang. Jadi bayangkan, pengetua tu boleh bagi anak perempuan dia tu kahwin dengan dia ni, mesti ada kelebihan kat dia kan. Saya tak tahu, tapi memang saya rasa amalan dia. Salah satu kelebihan yang dia ni Allah bagi dia nampak tau, dia boleh nampak jin. Tapi benda ni dia bisik kat saya lah, dia pelan-pelan cakap, dia tak ada cerita kat orang ramai ni, dia bisik kat saya. Saya tanya dia, Ustaz boleh nampak ke Ustaz? Kata, "Saya nampak tuan." Kan? "Nampak macam mana Ustaz?" Dia bagi tahulah. Dia bagi tahu kadang-kadang dia nampak bila orang datang nak berubat kat rumah dia nampak jin tu duduk belakang ni. Dia berpeluk. Dia peluk orang tu. Kadang-kadang ada jin yang dia suka peluk kaki. Bila lepas tu kita rasa lengoh sebab dia peluk kaki kita.
Kadang-kadang ada jin yang boleh masuk badan manusia, dia masuk macam tu ya. Dia masuk, keluar. Masuk, keluar. Dia boleh masuk badan tu. Tu maksud dia badan orang tu memang lemah sangat-sangat lah. Kan? Macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Ada yang duduk dekat-dekat tu. Dia panggil saya datang tu sebenarnya ada sebab. Sebab kali pertama saya pergi rumah dia tu, ni dia ceritalah. Kali pertama dia pergi rumah dia tu, dia nampak, lepas tu isteri dia kat dapur pun nampak. Isteri dia kat dapur nampak, dia pun nampak. Saya punya kulit ni, kulit badan saya ni, keluar ulat putih-putih. Kita tak nampak lah, tapi dia nampak dan isteri dia pun nampak. Jadi saya pun terfikir, mungkin aku ada salah amalan apa benda ke macam ni, mungkin kita tak tahu kan. Jadi lepas tu dia buatlah saya air tawar dan semua tu beres lah. Itulah dia. Jadi kalau soalan tadi tu memang betul. Dia macam tu je. Dia macam-macam jenis. Ya. Okey, jap saya baca komen Banyak laju sangat komen lah. Ni, yang pasal Tamar Jalis tu Dia kata daripada Daus turun, tuan yang scene dia naik harimau tu betul ke tuan? Dahsyat betul. Kenapa nak kata dahsyat? Saya punya pak saudara, arwah dah lah, dulu duduk dekat Terui kaki Gunung Jerai. Orang panggil dia Tok Daud Harimau. Kenapa orang panggil dia Tok Daud Harimau? Sebab dia ada harimau bela 5-6 ekor dekat keliling rumah dia je. Tapi seekor tu bukan harimau betul lah. Ni orang zaman dulu-dulu. Okey. Okey, kejap Line okey Line okey ya. Kejap saya baca komen satu-satu. Banyak sangat, jangan komen laju sangat. So slow. Salihuddin Sabran. Daripada Salihuddin Sabran, tuan, kalau ada petua nak menanam pokok. Menanam pokok ni, yang pertama tangan kita pastikan tak ada bisa. Kadang-kadang kita ni main amal macam-macam, tangan kita ni berbisa. Ada orang dia tak boleh tanam pokok, dia tanam pokok tu mati. Kan? Tapi salah satu dia yang mudahnya pertama bagi selawat. Kemudian bagi salam kat Nabi Allah Ilyas. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ilyas. Ataupun ayat Quran Salamun ala Ilyasin. Tu ayat Quran. Bacalah waktu tanam pokok tu. Lepas tu pula dah tanam pokok, kena pergi bercakap dengan pokok. Ayah saya sampai sekarang, tok nenek saya pun dulu sama lah. Ayah saya sampai sekarang pergi ke bendang, pergi ke sawah setiap hari bercakap dengan pokok. Cakap dengan pokok. Pokok tu kan macam saya cerita semalam, dia ada alam dia. Dia boleh dengar kita. Kita je tak boleh tahu alam dia. Okey? Jadi kita macam tu lah cara dia. Mudah je. Okey, kejap banyak soalan-soalan ni saya dah jawab dah. Banyak dah sebelum ni saya dah jawab. Okey. Pasal silat-silat ni, tu nanti biar orang silat sajalah, kita bersembang. Ya. Okey dah. Okey, malam ni saya cerita malam ni saya cerita sikit. Okey.
Malam ni, bila sekarang dah pukul 12.40 malam. Sekarang. Okey, kadang-kadang ni badan kita ni terlalu letih. Bila badan kita ni terlalu letih, kadang-kadang kita tidur macam ni tau. Kita tidur. Lepas tu kita nak bangun pun, Allah, sakitnya badan, letih. Betul tak? Betul tak? Okey. Malam ni saya bagi satu petua. Simpan petua ni, amalkan petua ni. Okey. Pengalaman saya pernah tidak tidur, tak tidur langsung selama 15 hari. 15 hari, 15 malam, 15 hari, 14 malam saya tak tidur. Saya pernah. Mula-mula malam masuk malam kedua tu otak jadi macam tak apa nak betul, tapi lepas tu saya tak tidur walaupun 1 saat. Waktu tu saya duduk 16 Melayu. Ada sebab dia. Okey. Saya bagi satu cara nah. Okey. Kalau kamu nak bangun tidur dalam keadaan segar. Sebelum tidur buat macam ni. Senang kan? Sebelum tidur, kita nak tidur ni, Nak tidur, jangan tidur macam ni. Jangan tidur macam tu. Okey? Jangan tidur macam tu. Okey, cara nak tidur dia adalah buka mata luas-luas, tutup. Lepas tu jangan buka dah mata. InsyaAllah apabila kamu bangun tidur besok tu, kamu akan terbuka. Buka apa ni dengan terang. Kan? Tu saya bagi satu petua. Itu saya amalkan. Tu saya amalkan. Dan bagusnya tidur sebelum Zuhur tu. Ambil pahala sunat. Okey? Bukan susah pun. Ya. Macam kadang-kadang bila kita letih sangat badan, sebelum Zuhur tu, sandar dekat kursi kejap, buka mata luas, tutup. Buka mata luas, tutup. Lepas tu duduk diam. Dalam 10 minit. Orang panggil take a nap. Kalau English, dia kata take a nap. Okey? Tutup. Lepas tu sekali lagi. Mesti segar badan. Tu satu. Okey. Lepas tu sebelum tidur malam-malam macam ni, amalkanlah. Amalkan sebelum tidur Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Okey. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Amalkan tu. Amalkan tu ya. Okey. Okey, sebenarnya dekat badan kita ni, hari ni saya nak ajar yang ni je. Saya nak bagi petua yang ini. Ni jari. Okey. Saya nak bagi petua jari. Banyak gunanya jari kita ni. Banyak gunanya. Dengar betul ya. Macam hari tu saya bagi yang tu kan. Saya dah bagi dah. Okey. Jadi malam ni saya bagi ubat. Ubat yang ada pada diri kita. Benda ni saya belajar nak tahu umur berapa? Umur saya 10 tahun. Waktu saya berumur 10 tahun, saya belajar benda ni. Okay? Dan saya amalkan. Ini kita boleh jadikan sebagai first aid. Kadang-kadang dekat tengah hutan, dekat tepi ladang sawit, waktu kita terluka, nak cari akar kayu tak pandai, nak cari daun-daun nak tampal pun tak reti. Ilmu tak ada, kan? Kita tak tahu nak buat apa. Okey? Saya bagi cara dia. Ni cara dia. Letak ibu jari di bawah bibir. Ni. Lepas tu selawat 7 kali. Selawat 7 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 7 kali satu nafas. 7 kali selawat satu nafas. Sini, lepas tu tekan langit-langit atas. Tekan langit atas. Lepas tu tolak ke belakang. Tolak ni. Tolak ke belakang. Bagi ni basah. Okey. Ini letak dekat mana yang kata luka lah. Saya dulu buat untuk jerawat. Okey.
Nanti letak kat jerawat. InsyaAllah. Dia banyak gunanya ni. Okay? Banyak gunanya. Ni letak ni, masuk. Ini saya bagi mudah. Ini mudah ni benda ni. Kalau kamu bangun tidur, ubat yang paling bagus sekali setiap kali kamu bangun tidur. Bangun daripada tidur, kan? Bangun daripada tidur, kalau ada air liur basi, buanglah. Yang luar ni najis. Yang dalam tu tak najis, yang luar ni najis. Okey, buanglah. Kan? Tak payah kumur mulut dulu. Kalau mulut eloklah sepatut sebelum tidur gosok gigi. Kan? Ni dah tekan. Untuk bengkak, untuk macam-macam. Ni. Air liur waktu pagi. Ni jangan tanya ni lahad datu ni saya tak mau ajar. Jangan tanya dah. Jangan tanya. Saya dah bagi tahu dah. Saya tak boleh cerita. Kalau saya cerita besok saya masuk lokap. Sebab banyak bawah akta rahsia rasmi. Okey? Tak boleh. Malam ni kita cerita benda lain. Okey? Ni petua dia dah. Mudah. Ya, mudah. Ni letak. Banyak gunanya ni. Ni, banyak guna dia. Saya dapat ni ilmu ni umur 10 tahun. Umur saya 10 tahun. Saya macam-macam buat. Dengan tu dah. Ambil yang tu dulu. Okey. Dia kadang-kadang ni tu sama juga tadi pada soalan tadi tu yang orang kata tuan macam mana nak tutup mata yang kata terbuka hijab. Ubat dia kat sini. Ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey? InsyaAllah. Mudah. Okey? Mudah je. Okey. Saya rasa lepas tu bila apa lagi ilmu yang ada kat jari? Banyak. Okeylah saya ulanglah sekali lagi, saya bagi can lah ya, saya bagi can. Okey. Saya bagi peluang. Okey. Tadi saya bagi yang ni. Yang ni saya bagi yang apa? Yang ni. Lepas makan nasi, lepas kita makan nasi, kan? Kita makan nasi kan? Dah makan nasi kan? Makan nasi. Sebelum kita basuh tangan, kan? Amalkan ini. Ini bagus untuk kamu punya dalaman, bagus untuk kamu punya kesihatan, bagus untuk macam-macam. Kadang-kadang kalau Allah izinkan boleh tawarkan bisa. Kadang-kadang orang hantar sihir kat makanan kita, tak tahu kita makan aja kan. InsyaAllah boleh tawarkan sihir tu. Ni dia. Ni nah. Jari ni lepas kita makan nasi, kan? Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batashtum jabbarin. Saya ulang ayat dia. Wa idza batashtum jabbarin. Okey, ni ada nasi ni gini ni. Normal ni. Lepas tu baca wa iza batashtum jabbarin. Banyak khasiatnya. Yang tu. Saya tak mau ceritalah apa khasiat dia. Amalkan saja. Surah Al-Ashura ayat 130. Kalau saya tak silap. Nah. Okey. So dia ada banyaklah benda tu. Wa iza batashtum jabbarin. Okey. Ni daripada Helmi Rashid. Tuan, petua resdung hidung tersumbat. Beli saya punya herba resdung yang dah buat tu dengan 21 akar kayu. Okey. Petua susah tidur tuan. Saya dah bagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Tak percaya buat. Okey? Tak percaya buat. Daripada Zurina Ruhaini. Ayat tu untuk sendi pun boleh juga tuan sebab saya amalkan. Dia banyak. Sebab tu saya kata, dia ada baca ni untuk kita telan.
Pintu tutup sendiri pula dah. Kan? Okey. Kerana dia telan. Okey. Okey, kejaplah kita tengok apa dia soalan-soalan daripada sahabat-sahabat yang mana saya boleh jawab, saya jawab nah. Petua untuk orang kena isim tuan. Okey, saya tahun 2006 saya pernah tangkap orang isim. Orang tu tinggi. Baru ni pun saya ada juga bulan lepas dengan Tok Majid tangkap orang gila isim juga. Sama juga, aduh macam-macam. Okey. Dia sebenarnya apabila kita berhadapan dengan ni kita balik kepada ilmu kat tangan je. Ilmu kat jari je ni. Ilmu dekat jari saja nah. Ilmu di jari saja nah. Okey. Ilmu di jari saja. Okey. Kalau soalan tadi tu orang gila, orang isim, orang hilang waras. Kadang-kadang bila orang kita pun jadi takut. Kita ada jadi takut. Bila kita jadi takut, kan? Bila kita jadi takut, tenang. Kadang-kadang kita tengah makan, tiba-tiba ada orang gila datang, kita pun tak tahu nak buat apa kan. Dia ada marah-marah. Nak tahu ayat dia apa dia? Okey. Baca dekat tapak tangan. Hari ni semuanya dekat tapak tangan kita aja. Baca dekat tapak tangan. Kan? Surah Tabbat. Okey. Baca surah Tabbat kat hujung je. Tahu kan? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan? Baca surah Tabbat. Hembus kat sini. Hembus daripada sini sampai hujung ni kan. Dah habis surah Tabbat tu, pergi tepuk belakang dia. Lekat, bukan tepuk, lekat. Buat macam tu kat dia. Okey. Insya-Allah dia sejuk terus. Insya-Allah orang tu akan sejuk. Okay. Tapi jangan salah gunalah benda-benda macam ni. Jangan salah guna. Bila saya bagi ni benda ni ada kat jari ni. Jangan salah guna. Okey. Okey. Sebelum makan. Sebab tu saya suruh amalkan. Sebab tu saya ajar amalkan. Pada tahun 2000, betul tu. Dua kisah ni 21 tahun yang lepas. Waktu tu saya duduk dekat Pulada. Saya duduk dekat Pusat Latihan Tempur Tentera Darat. Kan? Saya malam-malam selalu lepak dekat Ulu Tiram. Saya ingat lagi. Dekat Ulu Tiram. Jadi waktu satu hari tu saya ajaklah member, jom kita lepak kena makan. Takkan nak makan dalam camp je, makan kat luar lah. Naiklah motor pergi kan. Lepas tu kat kedai makan tu, saya order lah Milo panas satu, nasi goreng satu. Milo panas dengan nasi goreng. Saya ingat lagi. Ni kejadian ni tahun 2000 dekat Ulu Tiram. Kata Milo panas satu, nasi goreng satu. Lepas tu sebelah kan kedai makan tu dia berderet kedai makan. Ada 4-5 kedai makan dah berderet lah. Kan? Jadi sampailah air sampai dulu. Air sampai dulu. Bila air sampai dulu, Milo panas saya lah kan. Saya ambil air tu, contoh macam ni lah. Kan? Ambil air, saya letak dekat mulut. Air ni panas. Berasap. Air panas, berasap. Lepas tu bila saya minum, baru letak dekat mulut saja, air ni jadi sejuk. Dia jadi suam. Sedangkan kat sini berasap. Cawan pun panas. Saya terus letak. Saya diam je lah. Lepas tu apa ni? Saya sembang dengan kawan saya buat tak tahu ya. Lepas tu sampailah nasi goreng saya tu. Sampai nasi goreng saya tu sampai nasi goreng saya
nasi goreng tu pun bau masak panas-panas. Jadi saya pun nak makan lah, dah lapar. Kan, makan malam ni. Ambil nasi dengan sudu, saya masuk dalam mulut saja. Langit-langit ni kita punya lidah. Lidah ni saya tolak dengan langit-langit sebab tadi saya dah rasa dah dekat cawan tadi rasa lain dah. Jadi langit-langit ni tolak kat lidah. Lidah tolak kat tongkat langit-langit. Kita lalukan macam tu. Kalau rasa kasar tak apa. Kalau rasa licin, saya terus keluarkan balik, letak tepi, lepas tu saya panggil adik, mari jap. Kan, adik tu pun datang, adik tolong bungkus nasi goreng ni jap. Abang nak makan dekat dalam camp lah. Jadi dia pun bungkus lah. Kan? Lepas tu saya sembang-sembang kawan saya, lebih kurang sejam tu kami balik balik ke camp lah. Masuk kat dalam camp, saya pun lapar, tak makan malam ni. Saya buka bungkus nasi goreng tu, polystyrene tu, nasi tu dah berulat. Nasi tu sudah berulat. Kat situ saya perhati, ini permainan orang. Orang tu mungkin tak buka, saya punya hati orang tu bukan tuju pada saya. Tak, dia tak tuju pada saya. Ni mesti orang lain tuju kat kedai tu, ataupun siapa-siapa saja yang makan kat kedai tu. Dia macam tu. Permainan orang, kita tak tahu. Sebab tu kata air, dia sebenarnya benda ni bila kita nak minum air, ini petua lah, datanya petua orang tua-tua kan. Petua orang tua-tua. Petua. Okay. Petua dia ada dua. Satu ni, 3 jari ni duduk di bawah. Satu lagi sebelum minum, 3 jari ni duduk di atas. Macam ni. Lepas tu minum macam tu. Ni petua orang tua. Ni, dia buat tangan macam ni. Orang tua-tua zaman dulu. Dia minum dulu, dia rasa dulu, okey, baru dia pegang tepi ni. Ni petua orang zaman dulu. Okey, sama tak bila nak makan, langit lidah ni tolak kat langit-langit. Rasa dulu. Okey. InsyaAllah lah, itu sebagai ikhtiar. Tapi kalau Allah kata kita nak kena juga. Kan? Kena juga. Kadang-kadang betul saya kata, saya tak rasa dia tuju kat saya. Saya rasa mungkin dia tuju kat kedai tu. Faham tak? Ni semua petua. Petua nak minum, air panas ke, air sejuk ke, apa, ni dia. Bukan apa, kita punya ni. Ni huruf ni, huruf 18 dengan 81 ni, dia tahu kan huruf 18, 81? Ni. Ni 81, ni 18. Ni. Ni 81, ini 18. Okey. Cantum dua-dua 99. Okey? Okey. Kita ni line internet, malam-malam duk gaduh dengan line internet, dengan line telefon tak dapat, line Unify putus. Apakah kita punya line dengan Allah? Line kita kat dunia ni ada Celcom, ada Maxis, ada U-Mobile, ada Unify, ada line lah. Itu kita punya line komunikasi kita dengan sesama manusia. Kita guna Celcom, Digi, U-Mobile, Maxis. Itu line komunikasi kita dengan manusia. Line komunikasi kita dengan Allah macam mana? Yang mana satu? Ni line dia, ni line dia. Ni line dia, ni. Nampak tu line dia? Lurus dia line dia. Ni line dia. Ini cara kita nak berkomunikasi dengan Allah. Okey. Ni line dia. Ada kat sini. Maksudnya, ni line dia. Ni, inilah line kita dengan Allah ni. Cantumkan dua garisan ni. Okey. Sekarang kamu duk cari macam mana aku nak berkomunikasi dengan Allah. Tak susah. Ni line dia ada kat tangan dah. So malam ini kita belajar ilmu tangan saja. Jari, cukup jari sudah. Jari sudah. Okeylah, cukuplah tu. Sekarang dah pukul 1. Saya pun keletihan. Besok nak panjat Gunung Jerai lagi. Kan, saya pun masih berfikir lagi adakah saya tetap akan berniaga. Saya tetap akan mengeluarkan produk-produk.
Saya tetap akan mencari akal-akal kayu benda yang baik-baik. Cuma saya sedang berfikir adakah nak jual di sini ataupun kat luar negara ke apa tu nanti kemudian lah. Okey, kemudian lah. Okey. Apa ramai sangat sampai 3,000 orang tengok ni. Korang tak tidur apa sampai malam-malam pukul 1 pagi tak tidur lagi. Okeylah, cukuplah nah. Minta maaf saya betul-betul keletihan, saya tak boleh lama-lama ya. Yang mana dah dapat malam ni dapatlah seperti biasa. Malam ni pun malam Jumaat kan. Siapa yang dah bini itu peluklah bini. Lepas peluk bini itu berkomunikasilah kan. Ya, berkomunikasilah dengan Allah ni. Rugi ke kita tak guna ni line kita ni. Nah. Okey. InsyaAllah lah besok hari Jumaat, hari yang mulia. Kalau sempat saya live lagi lah ya. Kalau tak sempat saya minta maaf. Okay. So apa yang saya dah bagi selama 3 malam berturut-turut ni, 3-4 malam berturut-turut ni, saya halalkan dunia akhirat kan. So harapnya petua-petua sikit-sikit dengan ilmu sikit-sikit saya bagi ni ada manfaatnya. Okay. Macam saya bagi tahu pagi-pagi buat apa kan. Pagi-pagi kita itu dulu kan. Lepas tu ubati diri kita dulu. Lepas tu kita buat apa kan. Nak makan kita buat apa. Ada apa-apa kan. Yang lain tu nanti kemudian lah ya. Kemudian lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pukul 1 dah. Okay. Assalamualaikum. Bye. Subuh besok saya padam. Macam biasalah. Waktu subuh kita padam lah. Kan. Kan. So siapa yang ada rezeki malam ni sama-sama kita lah. Okay. Jumpa lagi nah.